Assalamualaikum guys, selamat pagi, salam Jumaat. Okey, hari ini 15 Mei 2020 bersamaan dengan hari Jumaat dan hari yang ke-22 kita berpuasa kalau tak salah. Okey guys, saya buat video ni untuk saya share lah dengan kawan-kawan saya, dengan semua orang, tentang kerja saya dekat Melbourne ni. Sekarang ni saya berada di Melbourne, Australia. Dan sebelum tu guys, please like and subscribe and tekan button loceng tu untuk tahulah, untuk dapat update video-video yang akan datang lepas ni daripada saya. Ok guys, sekarang ni saya berada di satu kawasan perumahan dekat Cranbourne. Ok, sekarang ni saya tengah buat job delivery. Saya buat delivery parcel daripada Amazon. Ok, kat sini pun ada Amazon. Ok, saya dapat parcel ni, saya dapat jadual ni lebih kurang dalam pukul 8.30 ke 12.30. So dia akan bagi blok 4 jam lah, 4 jam blok. So tapi sekarang ni dah pukul 10, saya dah separuh. Actually saya dah separuh deliver parcel. So sekarang ni cuma tinggal lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ni tinggal lebih kurang 6. Ada banyak ni je lagi. Okay, ada banyak ni je lagi. Okay, okay, sekarang ni saya nak share lah tentang apa yang saya buat ni. Okay, Amazon ni dia bagi setiap minggu hari Jumaat dia akan keluarkan jadual untuk next minggu. Maksud dia hari Jumaat dalam lebih kurang petang tu lah, antara dalam pukul 5 ke pukul 7 tu dia akan release schedule untuk minggu seterusnya. So dalam seminggu tu actually saya boleh dapat lebih kurang dalam 6 blok. Maksud dia 6 hari ataupun 6 blok lah. Ada satu hari tu saya berdapat pagi atau petang. So satu blok ni dia bayar payment pula. Okey, payment dia blok ni dia bayar untuk blok pagi dia bayar lebih kurang dalam $108. Untuk blok petang pula dia ada amount yang berlainan. Dia mungkin bergantung pada waktu kita bekerja tu. Okey, sebab sekarang ni kat sini pukul 6 dah gelap, dah malam. So jadual last antara pukul 5 ke pukul 9. So pukul 9 tu lebih kurang tengah malam lah, lebih kurang macam tengah malam dah kat Malaysia kan. Sebab maghrib dia pukul dalam 5.30, 5.20, 5.30. So dia macam jadual petang ni dia akan bayar antara 118, 120, dan ada juga yang pernah dapat ke 140. So average macam tu lah, 118 ke 140. Okay, untuk parcel pula, banyak pula dia bagi parcel. Dia bergantung, ada luck cantik lalu dapat lah 10, 15 parcel, 20 parcel. And saya akan dapat lebih kurang dalam average lah, average saya dapat lebih kurang dalam 25 ke 35 parcel macam tu lah dalam satu blok. And pernah jugalah saya dapat 41 parcel. Tapi yang parcel ni semua kita kena completekan dalam masa 4 jam guys, 4 jam. So 4 jam ni termasuk dengan parcel yang kita kena return dekat warehouse. Contoh kalau kita pergi deliver macam kita tak boleh tinggal kat tempat tu, tak selamat nak tinggal customer atau macam business tempat kita nak hantar tu, kedai kan, shop kan, business tu dah tutup. So kita kena return balik ke warehouse. So dalam masa 4 jam tu kita kena completekan. So okay, kalau itulah, kalau bertuah, kalau lelaki kita boleh orang kata apa, dapat parcel sikit. So lepas saya actually bila saya dah completekan job ni 4 jam ni, saya akan buat kerja lain pula. Actually saya kat sini saya buat Uber Eats juga, Uber Eats, DoorDash. Itu ada macam delivery makanan lah. Sebab orang kata apa, saya dah progress lah nak buat Uber Eats. Uber Eats ni dia macam Grab dekat Malaysia, bawa passenger. Sebab dia adalah proses-proses dah, step dia
banyak jugalah step dia untuk melayakkan diri untuk buat Uber tu, buat Uber X, bawa passenger. Macam kat Malaysia pun sekarang dah kena ada lesen lesen taksi tu kan, lesen komersial tu kan. Okey. Dia macam okey sekarang ni bila dia bagi blok 4 jam. 4 jam saya completekan benda ni. Okey, kalau average dalam macam hari ni lucky day saya lah, saya dapat dalam 23 parcel je. Sebab itulah saya ada masa nak buat video ni kan. Okay. 23 parcel ni average lah boleh complete kan, dalam lebih kurang dalam actually betul-betul dalam 2 jam dah boleh complete dah. Ini saya buat santai-santai ni lah. Sekarang pukul 10, ada lagi 6 parcel. Saya start tadi 8.30 saya sampai ke kawasan ni, warehouse ke kawasan ni lebih kurang dalam 20 minit, 15 ke 20 minit. Okey. Okey, lepas tu saya start buat hantar. Okey, sekarang ni tinggal 6 parcel ni sekejap je ni. Okey. Okey, kalau kata contohnya saya completekan awal, kata 2 jam kan. 2 jam saya complete awal and saya dah orang kata apa? Dah settle dah. So dia memang tak akan bayar juga $108 tu. Sebab saya dapat blok pagi ni dapat $108 lah. Okey, contoh guys, kalau kata saya complete 2 jam kan, 2 jam kalau macam 108 tu Audi dia lebih kurang dalam kejap guys, saya kira 108 bahagi 4 jam lebih kurang dalam 27 guys, 27 sejam. Kalau saya completekan dalam 2 jam lebih kurang dalam 54, lebih kurang dalam $54. Okey, mana nak dapat kan $54 sejam kita bekerja kan dekat sini. Kalau kawan-kawan yang apa boleh apa orang cakap apa, yang ada kenal siapa-siapa yang bekerja dekat sini kan, berapa rate gaji kat sini, boleh tanya dia orang. Okey. Kalau kata saya completekan dalam 2 jam, kalau 4 jam, even 4 jam pun saya dapat 108, average hourly saya 27. Alhamdulillah. Okey. Saya pun baru buat Amazon ni dalam berapa bulan lah, 4 bulan lah. Ya, saya buat dia dalam 4 bulan. Saya buat 4 bulan. Sebelum ni saya dah buat delivery food. Saya memang full time buat delivery je. Sebab saya tak pergi cari kerja kilang lah. Kat sini guys, kawan-kawan, okey, orang semua ingat datang Australia ni kerja kutip buah je. Actually betul-betul kat sini kan banyak kerja, peluang pekerjaan yang ada selain kutip buah. Serupa juga macam kat Malaysia kan. Kita boleh kerja macam tu juga. Cuma kita tengok atas visa kita ada apa work right, berapa limit kerja, berapa jam dan semua tu kan. Okey. Actually kat sini ramai je yang kerja kilang kan. Contoh macam kawan budak-budak rumah saya kan, ada yang kerja kilang besi, kilang daging, kilang ayam, kilang sayur, ada yang bawa forklift kan. Tu ada yang kerja makan. Banyak kerja boleh buat, bukan hanya sekadar kerja kerja kutip buah semata-mata, kerja farm semata-mata kan. Ada kerja-kerja lain, ikut atas orang kata kemampuan sendirilah nak sanggup kerja macam mana kan, and dapat income macam mana. Macam kerja saya ni macam lebih kurang macam kais pagi makan pagi lah, tak tetap lah kan. Ada kerja saya pergi buat, tak ada kerja saya buat kerja lain. Saya macam sebab dari Malaysia pun saya lebih kurang macam tu jugalah kan. Okay guys, untuk orang kata apa, berbalik kepada Amazon balik kan. Amazon ni nak register dia, syarat-syarat dia, syarat pertama dia kena ada lesen Australia, full lesen Australia. Sorry, bukan full lesen, dia kena ada lesen Australia. Tak kisahlah lesen P ke kan. Okay, macam saya ada lesen Malaysia full. Saya dah pegang lesen Malaysia lebih kurang dalam 18 tahun dah. Lebih kurang lah 18 tahun dah. Okay, okay, lesen saya full Malaysia. So saya datang sini, saya convertkan ke lesen Australia. And dia bukan hanya sekadar convert macam tu je, dia kena ikut prosedur dia. Sama juga macam nak ambil exam bawa macam orang baru nak ambil apa,
ambil lesen. Saya kena buat apa nama, lesen apa, kena buat test komputer, hazard test, lepas tu driving test. Okey, saya kena lalui itu semua. So bila saya dah buat tu, and beza dia kat sini, convert tu, saya dapat, bila saya dah dapat lesen, saya tak dapat lesen percubaan, lesen P. Saya dapat lesen full. Lesen saya full. Kalau macam orang yang baru pergi walk in, pergi nak ambil register, nak ambil lesen, bila dah complete semua, dia akan dapat lesen P. Lesen P tu pegang 2 tahun, 2 tahun ke 3 tahun tak kat sini. Saya pun tak ingat, tak pastilah. Okey, setahu saya, macam saya dapat full terus lah. Full terus ni senang lah. Saya nak buat proses untuk UberX. Sebab kalau lesen P, tidak boleh. Lesen P tak boleh bawa passenger untuk buat apa, UberX. So macam lesen full ni senang lah, nak cari kerja lain-lain lagi lah. Okey, bila saya dah buat lesen tu, and apa, syarat yang kedua dia, kena buat background check. Kena check, crime check lah. Kita ada buat salah ke kat sini kan, ada apa-apa komplain, report polis ke apa kan, ada curi barang ke apa kan. So kat situ, kat sini, kalau siapa yang ada rekod polis bermasalah, memang susah lah nak cari kerja. Kat sini banyak homeless, ikut macam pengalaman kawan saya yang pernah dulunya pernah, dia pun pernah jadi homeless. Kawan saya tu, dia macam dia datang sini kerja lah sekali. Biasalah kat sini tempat orang kan, dia kena tipu, tak dapat gaji. Yang tipu pun bukan orang lain, orang Malaysia juga kan. Okey, dia tak dapat gaji. So dia tak dapat gaji tu, dia ada cukup-cukup makan je. Dia fikir nak balik ke, nak macam mana kan, nak buat modal ke, nak cari kerja ke apa. So sementara tu, dia tak ada kawan lain ke apa semua. Dia pergi duduk lepak dekat city tu dengan homeless. So dia pergi duduk situ. So orang kata apa, pengalaman lah kawan tu. Bila dia lepak dengan homeless tu, dia bertanya lah dengan dia orang tu kenapa jadi homeless apa semua kan. Dan kebanyakannya yang jadi homeless kat situ, semuanya macam ada kes, baru keluar penjara kan. Macam itulah apa yang dia cerita kat saya lah kan. Saya tahu macam tu lah. So kat sini, macam apa yang saya boleh gambarkan lah, kalau kita ni ada rekod dengan polis, memang habislah gelap masa depan kat sini. Sebab itulah orang sini hidup aman makmur. Memang sini kadar jenayah memang kurang lah. Sini tak ada nampak lah macam dekat Malaysia kes rompak apa, sambung, pecah rumah ke apa kan. Saya tak dengar lah. Ada tu ada, tapi tak macam semeriah kat Malaysia kan. Malaysia tu banyak sangat kan. Okey, kat sini orang memang jaga bab tu. So apa-apa kerja pun kat sini, bukan sekadar Amazon je lah, apa-apa kerja kat sini semua kena buat background check. Setiap 3 bulan, ada setiap 6 bulan, setahun kan, kena check. Dia akan update. Macam Uber pun sekalipun, setiap 6 bulan, 3 bulan kena check. Buat background check lain, kena upload kan. Sebab okey, macam Amazon ni saya buat, beza dia, kita hantar parcel. Okey, ni parcel dia. Okey, parcel dia. Okey, parcel dia macam ni lah. Ini yang kecil, ada yang macam ni kan, ada yang besar macam ni. Ini kalau tidak penuh tu kat belakang kereta tu kan. Okey, parcel ni saya akan tinggalkan depan pintu rumah customer, and saya akan tangkap gambar, and saya akan akan deliver lah. Macam tu, tak perlu saya nak tekan loceng, tunggu orang keluar datang bagi by hand. Sebab Amazon ni memang dari dulu lagi, sebelum Covid pun lah, dia memang macam tu. Just boleh tinggal depan pintu rumah, tangkap gambar, dah. Dan saya pula, saya akan buat macam mana tau. Saya tinggal depan rumah, saya tangkap gambar, and saya tekan loceng, and saya gerak. Okay.
untuk alert custom, orang tuan rumah tu kata ada barang depan rumah. Saya akan buat macam tu lah. Kalau kebetulan customer tu ada depan rumah, saya bagi by hand lah kan. Sebab itu salah satu cara nak cepatkan, saya nak completekan job saya ni secepat yang mungkin. Okay, and bab macam okay, saya tunjuklah sikit. Saya tunjuk sikit satu, dia punya apps. Dia punya apps. Okay, ini dia punya apps. Okay, app dah. Sekarang ni dia tengah navigate ke next destination. Okay, jom guys, kita gerak dulu. Kita pergi ke next destination. Saya akan tunjuk lah macam mana nak kata apa, macam mana nak buat, nak scan, nak hantar kan. Saya akan tunjuk 3 kilo lah destination ni. Sebab selalunya saya dapat saya akan dapat parcel ni, dia akan bagi walaupun banyak kan, mungkin akan nampak banyak, tapi dia memang semuanya berdekatan. Macam tadi first parcel saya hantar, lepas tu antara first parcel ke second parcel lebih kurang 300 meter saya pergi hantar. Lepas tu ada 400, 700, 400, sekilo 2 kilo kan. Ini mungkin ini 3 kilo ni dari kawasan perumahan ni ke kawasan perumahan lain lah. Sebab sini dekat ni kawasan saya buat ni Cranbourne lah. Cranbourne ni dia punya salah satu kawasan perumahan dia tu jauh-jauh. Sebab dia sekarang ni tengah, orang kata apa, tengah membangun. Dia tengah duk, okay, tengok mana-mana rumah kat sini semua tengah duk bina. Okay, kat sini guys, panas pula. Okay, kat sini pula kita drive, kita kena ikut speed limit. Sebab sini saman dia keras. Sini speed track dia 300. Bila kita tak bayar, dia makin naik kan. Sebab tu kita kena ikut speed limit. Okay, sorry guys, getar-getar sikit. Ni saya lalu jalan, kata apa, off-road. Saya lalu jalan off-road. Ini tak tahulah, jadi ini map dia tunjuk shortcut lah mungkin kan. Tapi saya rasa macam dia pun tunjuk salah shortcut ni. Sebab saya tengok depan ni jalan tutup. Sekejap guys kan. Kat sini saya bukannya hafal semua tempat kan. Saya tak hafal semua tempat. Saya dah buat ni, memang banyak kawasan yang saya pergi. And orang kata apa, saya bermula buat delivery parcel ni bukan dengan Amazon. Saya sebelum ni saya buat dengan Zoom2U. Zoom2U ni dia satu platform, dia hantar parcel untuk DHL. Dia ada dua lah. Satu dia buat delivery run. Yang delivery run ni untuk DHL lah. Dia macam blog jugalah kan, lebih kurang kan. Dia bagi time untuk kita completekan. And satu lagi job yang offline, yang online, yang orang customer request, kita pergi ambil, kita pergi hantar. Macam tu. Kita dapat order, kita pergi ambil, kita pergi hantar rumah orang. Itu mungkin company company lah yang bagi yang macam personal document dengan apa kan, hantar kan, macam tu lah. Dan ni ada planning juga nak buat dekat Malaysia kan. Contohlah satu hari nanti insyaAllah balik, kita buat satu company, buat hantar-hantar document ke macam ni kan. Buy on apps kan. Macam sekarang kat Malaysia buat Foodpanda, GrabFood kan. Ni kita nak buat macam buy document, tapi tak tahulah jadi ke tak kan. Doa-doakan lah saya kan. InsyaAllah. Itu perancangan je, kita tak tahu kan ni hari macam mana. Okay, berbalik kepada yang apa, Zoom2U tu. Dulu masa saya buat Zoom2U tu, dia bayar lagi mahal daripada Amazon. Sebab Zoom2U ni dia kira by parcel. Bila kira by parcel ni, of course lah saya akan minta parcel paling banyak.
Contoh kalau saya dapat pagi kan, jadual pagi, saya akan minta saya nak 70 pasal. Saya nak pasal tempat yang mana-mana tempat pun tak kisah, janji pasal yang paling banyak. Sebab dia dah separate by area. Berapa pasal area ni, berapa pasal area tu dibagikan different driver lah. So saya pernah dapat sampai ke 77 pasal. Memang masa saya buat zoom tu memang alhamdulillah income memang lagi banyak dari sekarang. Sebab orang cakap apa, 77 pasal tu guys, dalam dalam 400 lebih lah saya boleh dapat dalam masa satu hari kerja. Kadang tak sampai satu hari pun, kadang 4 jam settle dah kan, 4 jam settle dah, 4 jam boleh dapat 400 lebih. Average pun dalam sejam average gaji $100. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni sebab Covid kan, Covid dia share punya run ni dia slow lah. Sebab tak tahulah kan, barang daripada China ke apa kan. Sekejap guys, nak melintas ni pula banyak kereta pula. Okay guys, saya lepas saya completekan 6 pasal ni, kebetulan lah saya memang ada dekat area yang berdekatan dengan tempat yang saya selalu buat Uber Eats tu. Saya akan sambung lah buat Uber Eats. Even saya dapat tempat yang jauh daripada sini pun, saya akan patah balik ke sini, saya akan buat Uber Eats. Sebab duduk kat sini guys, tak boleh nak malas. Kita datang sini nak cari rezeki untuk anak bini, untuk family. So kalau kita malas, rugi masa tu yang kita ada kat sini. So kena kerja kuat sikit lah. Tapi kerja kuat pun jangan work hard, kita kena work smart kan. Bila ada masa tu, cari peluang kerja kan. Saya pun ada juga kadang hari-hari malas kan, saya duduk rumah. Tapi kita kena tahulah kita punya komitmen macam mana kan. Okay guys, sebelum tu saya kena cari stesen minyak berdekatan. Sebab semalam saya lupa isi minyak guys. Actually selalunya saya akan isi minyak, saya siap pagi tu gerak terus buat kerja, ambil pasal tu terus pergi ni. Macam itulah, saya terlupa isi minyak. Sini minyak murah guys. Sekarang ni musim Covid, dia pernah turun sampai ke 80 sen seliter. 80 sen seliter. Tapi average minyak sini selalunya lebih kurang dalam 1.2, 1.3 macam tu lah. Murah minyak sini guys. Saya pun selalu tak pakai minyak 98 guys. Sebab saya pakai minyak 98 ni, dia tahan sikit lah saya rasa. Tak tahu lah lain dia orang, saya ikut ni orang lain ni kan. Okay, nampaknya macam tak ada stesen minyak berdekatan. Okay, tak apa, masih boleh survive lagi. Jangan mati di jalan sudah lah kan. Sini kawasan sini dah lah jauh-jauh. InsyaAllah dan tempat. Okay guys, kita pergi ke first destination ni. Saya tunjuk satu je. Macam mana saya hantar parcel ni. And then lepas tu saya kena cari stesen minyak lah. Okay, kita dah nak sampai lagi 1 minit, 600 meter lagi. Okay guys, lepas ni saya akan share video-video yang lain tentang apa yang
guys, saya share kehidupan kat sini. Mungkin rumah saya duduk, kawasan persekitaran saya tinggal, dan kedai-kedai makan, kedai-kedai beli barang mentah, kan. Ada yang kata susah nak cari bahan mentah halal, kan. Kita kan Islam, senang guys. Sini ada kawasan halal. Kat sini pun banyak Afghanistan, orang Turki. Okay, rumah nombor 6. Okay guys. Okay, kita kat sini okay. Dia dah tunjuk kata kita sampai macam tu. Tunjuk kita sampai. Nama customer dia, adik dia. Okay, kita kena tekan kat situ scan package. Okay, bila tekan scan package dia akan keluar macam ni guys. Okay, so kat sini dia ada kod dia. Kod barcode dengan ni QR code. So mana-mana satu kita scan. Okay. Okay guys, saya scan. Lepas tu dia akan keluar kat sini. Kat mana yang kita boleh tinggalkan. Nampak tak guys? Kat mana kita boleh tinggalkan. Okay, selalunya saya akan pilih front door. Okay guys, jom kita pergi. Jom guys. Okay guys, ni rumah nombor 6 guys. Rumah nombor 6. Okay, saya akan tinggalkan kat depan pintu rumah dia macam ni. Okay, and saya akan tangkap gambar macam ni. Okay, and then complete dah guys. Okay, dia akan keluar macam ni guys. Dia akan keluar macam tu. Okay, gambar dengan tu, and kita tekan swipe finish. Okay, dah complete dah guys. Dah complete. Mungkin kalau tak clear, InsyaAllah nanti saya akan update lagi lain-lain. Bisa buka kamera atas kepala kan. InsyaAllah nanti saya akan share lagi. Bukan saja saya share tentang delivery parcel ni. Mungkin saya akan share saya buat delivery food macam mana. Ada polis pula guys. Dalam kawasan perumahan. Jarang-jarang sekali. Okey, tak apa-apa guys. Kita bukan buat salah pun kan. Okey, harap video yang saya share ni bolehlah bagi manfaat kepada kawan-kawan. And saya sajalah nak share live kat sini, kerja apa yang saya buat. And bukan hanya kata apa, selalunya orang cakap datang sini ikut-ikut aja. Sini banyak lagi kerja-kerja lain guys. Saya pun tak ada pengalaman kerja lain. Saya buat delivery ni lah, so saya share lah delivery ni. So saya sampai ke next destination, belakang kawasan perumahan tu. Saya dah sampai, nama dia Harshid. Okay, ni guys, ni parcel dia. Okay, saya nak pergi hantar. Okay, okay lah, saya share cukup sampai ke sini saja. Saya akan kata apa, saya akan share lagi kemudian hari. Okay, so okay guys, semoga doakan saya berjaya dekat sini. Semoga saya sukses dengan apa yang saya buat dekat sini. And saya harap semua puas hati. And saya, kalau kata saya tersalah cakap, terkasar bahasa, saya minta maaf. And like, subscribe, and jangan lupa tekan button loceng tu untuk dapat update-update terkini nanti daripada saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak share lah kawasan perumahan dekat sini untuk kawan-kawan. Okay, itu dah kawasan perumahan ni.
Tu kan. Okay. Guys. Okay, ini kawasan-kawasan perumahan. Okay guys, Assalamualaikum.